Okay, lagu pun dah habis. Kita boleh start. Okay, semua ready? Semua ready? Okay, boleh dengar ya? Okay, so Assalamualaikum dan selamat petang semua yang join kita pada hari ini. Hari ini kita punya tema sangat gembira lah. I love this theme so much. Somewhere Over the Rainbow. Boleh menyanyi-nyanyi kan? So a lot of different versions of this song. So hari ini kita nak happy-happy semua pun. Semua dishes hari ini semua colourful. Hari ini kita nak fokus on creativity. Kita punya chef very creative buat dishes, drink semua yang warna-warni. Ini best kalau kita buat dengan anak-anak kita. Ajak sekali anak-anak join, suruh diorang tengok apa ni macam mana nak buat ni semua. Nanti semua nak buat dengan mak-mak kan? Okay? Alright, kita start. Okay. Nak tahu siapa yang kat sini yang join kita first time? Kalau first time join kita boleh type 1 tak? Kalau dah banyak-banyak kali join boleh type 2. Nak kenal sikit. Siapa yang join kita hari ni? Siapa yang baru join? 1, Haris. Izian dah banyak kali join kan? Siapa lagi? Syazlin first time. Ilin first time. Alright, Fahana second time. Okay, I think more than that kan? Okay, so kita ada good mix. Ada yang first time, ada second time. So hari ini memang chef kita very yang dah lama guna Thermomix juga, dia very experience lah. So kita boleh belajar macam mana nak buat Swiss roll colourful, macam mana nak buat Play-Doh. Okay, ada banyak cerita dia orang nak cerita nanti. Okay, so before that, especially yang tak kenal lagi Thermomix ni, I nak kenalkan Thermomix pada you dulu so you understand apa yang chef kita buat nanti. Okay, so first of all, welcome to your Thermomix experience. Okay, ada apa-apa question boleh type dekat chat room. Banyak advisors yang join hari ni yang boleh jawab. Okay, so tanya je apa-apa yang nak tanya nanti. Okay, so sebelum start ni, let me introduce myself. Saya Elina Effendi, saya team manager Team Dynamics. So kita ada lebih kurang 400 lebih advisors bawah Team Dynamics. Memang team yang terbesar di Malaysia, dan kita ada very good support group through our Telegram groups. Kita ada Telegram group untuk customer support dan juga untuk resepi. So kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh tanya advisor yang ajak, okay? Yang ajak join hari ni punya show. But before that, saya nak tahulah when it comes to masak ni, apa yang important untuk anda? Apa yang penting? Kena jimat duit ke? Kena senang, tak nak susah-susah? Kena sihat, nak jaga badan ke? Atau ada masalah-masalah diabetik ke apa yang kena jaga sikit pemakanan tu? Kena kreatif, hari ni kita semua tunjuk pasal kreativiti ya. Atau kena time saving? Yang mana yang important untuk anda? Boleh tak saya nak tahu? Okay, Melissa say kena senang, cepat and healthy. Apa lagi? Apa lagi yang important untuk you when it comes to masak? Kalau nak kena kreatif ni pun satu sebab kita nak boring kan. Tiap-tiap kali masak bersama kan. Hari Isnin mihun, hari Selasa nasi goreng kan. Macam tu kita nak explore more kan. Kena sedap, mestilah kena sedap kan. Time saving, healthy, creativity, tak nak spend too much on Grab food. Itu sebab saya beli Thermomix kan. So nanti dalam show ni Elina dan chef-chef lain akan tunjuk kita boleh address semua keperluan-keperluan ni dengan Thermomix hari ni. Okay, kita tengok macam mana. Kita kenal sikit dengan Thermomix. Thermomix ni daripada Germany. Okay, so tapi dijual di lebih 80 negara termasuk Malaysia. Okay, dan Thermomix dah menang banyak-banyak award design, award technology. Kita invest ni in technology. It's German technology. Ini kita panggil Ferrari of kitchen. Okay, so itu sebab dah menang banyak award. It's a very powerful technology. Dan Thermomix ni dah lama sebenarnya
exist, okay, sejak daripada tahun 1960. Masa 1960-an tu dulu blender je. Lepas tu kita letak fungsi pemanasan dan tambah-tambah, dan sekarang kita ada TM6, okay. TM31 ni 2 generasi sebelum ni dah ada di Malaysia daripada tahun 2000 macam tu. Saya selalu cakap mak saya ada mak mertua saya ada TM31 ni dan masih berfungsi dah nak 20 tahun. Jadi ini boleh lama, boleh bagi anak, boleh bagi cucu semua, okay. Memang kita invest in a very good product, okay. Memang tahan lama. Saya ada banyak customer yang ada TM31 dengan TM6, okay. TM31 ni manual lah, tapi masih boleh guna. Teknologi ni masih bagus. Jadi TM6 ni adalah Thermomix yang pertama yang ada integrated Wi-Fi, inbuilt Wi-Fi dekat dalam ni dan ada software. Jadi TM6 akan berada lama sebab dengan software tu macam phone kita boleh sentiasa upgrade kan, update software dan kita dapat fungsi-fungsi baru. So dalam beberapa bulan selalu ada software update yang baru. Macam sekarang kita baru je ada software update minggu ni, awal minggu ni. Okay? Jadi dia itu sebab kita selalu kata Thermomix ni it keeps getting better and better sebab selalu ada fungsi baru. Okay? Dan bila dia launch dengan Thermomix ni, kita ada online recipe platform called Cookidoo. Mungkin dah pernah dengar kan pasal Cookidoo. So Cookidoo ni bila kita launch masa tahun 2019, akhir 2019, ada 40,000 resepi je. Sekarang ada lebih 72,000 resepi. Tak terbuat semua hidup kan? Dan akan tambah lagi resepi daripada Europe, daripada US, daripada mana-mana, daripada Asia pun banyak. Nasi lemak, nasi ayam semua ada kat dalam tu. Okay, so itu yang buat excitingnya bila kita ada Thermomix ni. Memang nak explore je kerja kita. Okay? Dan satu fun fact lah, setiap 23 saat satu Thermomix dijual di seluruh dunia. Dalam 1.5 jam ni, berapa orang yang akan beli daripada kita punya show? Siapa yang nak beli ni? Kena minta izin suami tu baik. Suruh suami join sekarang sebelum kita start cooking. Okay, sebelum Elina start dengan cooking show, kita kenal dulu dengan semua aksesoris yang you akan dapat bila you beli Thermomix. Okay? Alright. So ini Thermomix. Elina ada 2 Thermomix. Ini Thermomix yang pertama. Ada lagi satu Elina dapat for free. Ini Elina beli, lagi satu dapat for free. Macam mana nak dapat for free second Thermomix ni? Jadi advisor. Nanti Elina cerita lagi, okay? At the end of the show. So, yang ni kita panggil yang atas ni, yang nampak macam topi alien kan? Dia Varoma set. Okay? Varoma set ni short form untuk vapor and aroma. Ini kita guna untuk steaming. Okay, kalau kita ada steamer tu ada yang bertingkat-tingkat kan? Lagi besar daripada Thermomix kan? Ini yang kat atas saja. Dan kapasiti dia besar. Dia ada dua tingkat. Ini tingkat atas dengan ini tingkat bawah. So kalau kita guna ini saja, kapasiti dia 3.3 liter, boleh letak sebiji ayam kat dalam. Okay? Lepas tu kita bila steam, boleh steam 2 ingredients at the same time atau lebih lah. Macam kat bawah ni kita letak ikan, ayam kan. Kat atas ni kita letak sayur-sayur. So boleh steam together. Lepas tu ini pun boleh kita guna as strainer. Nak basuh sayur-sayur, nak strain pasta pun boleh guna juga. Okay, so ni kita panggil apa tadi? Varoma. Okay. Alright, so Varoma letak sini. Lepas tu kat dalam ni, ini mixing bowl dekat dalam. Kalau yang baru dapat Thermomix tu, kalau tak jumpa, ini ada kat dalam. Ini simmering basket. Okay, simmering basket ni kita boleh juga guna untuk steaming. Kalau ingredients tu tak banyak, tak payah guna Varoma. Boleh letak dalam ni saja. Lepas tu yang Elina suka je pasal ni, ialah kita masak nasi dalam ni. Kita masak low GI rice dalam ni. Letak beras, letak air, bila kita masak nasi kukus. Air kanji daripada nasi tu jatuh ke bawah. Kita tengok air dia nanti dia macam putih-putih. Okay? Jadi kita makan nasi tanpa kanji tu. Kuranglah kanji dia. Kalau kita makan guna rice cooker kan. Kalau rice cooker tu sebenarnya kita makan sekali dengan air kanji tu sekali. Jadi kalau suka makan nasi, guna Thermomix. Memang Elina masak nasi tiap hari guna Thermomix. Dah tak ada rice cooker dah. Okay, semua kita letak dalam ni. Lepas tu bila panas nak angkat, ni spatula. Spatula ni nampak ada hook ni. Kan? So hook ni, kita hook je. Kita belakang ni, kita angkat. Okay? So boleh buka macam tu. Okay? So semua design dia fikir. Dia boleh
dengan Thermomix ni boleh guna macam-macam, dia punya fungsi untuk setiap aksesori tu multiple fungsi dia. Okay, ini pun boleh jadi strainer. Kalau kita buat jus, kita buat lemonade kan, kita selalunya lemonade kita perah. Yang ni kita letak, kita potong dua, kita letak semua kat dalam. Dengan biji-biji dia, kulit-kulit semua kita letak kat dalam. Dah habis 6 saat je nak buat lemonade, 4 hingga 6 saat. Nak strain, letak saja simmering basket tu, kita strain macam tu. Keluar lemonade. 4 hingga 6 saat. Okay. Lepas tu tadi dah cakap pasal spatula tu. Spatula ni, dia nampak tak? Dia ada ring ni. Okay. So bila kita masak, kita nak kacau. Tak nak dia kena blade kan. So dia punya ring ni, dia stop daripada kena kat blade. So boleh kacau macam tu. Lepas tu, bila dah kotor, kita nak letak atas meja. Tak nak kena meja kan? Dia dah fikir dah. Tengok, nampak tak? Nampak tak? Dia tak kena meja bila kotor. Dia tak kena meja. Lepas tu dia takkan roll over also. So semua dah fikir dah. Benda-benda kecil macam ni lah yang bestnya guna Thermomix ni kan. Kita tak terfikir tapi the designers fikir pasal benda-benda macam ni. Lepas tu kita ada measuring cup juga. Measuring cup ni ada measurement 50 ml dengan 100 ml. Nak letak krim ke apa, bila nak masak air ke apa, kita boleh letak macam tu. Tapi selalunya bila kita masak memang measuring cup kat atas ni lah. Cuma bila nak guna baru masak tadi, kita kena buka biar dia punya steam naik. Okay. So ini kita panggil dia punya lid. Lepas tu kita tengok dia punya mixing bowl ni. So mixing bowl ni, inilah yang handsome, yang best ni. 2.2 liter, kapasiti besar. Boleh letak satu ayam juga kat dalam ni. Potong kepak, boleh letak seekor ayam kat dalam ni. Okay. Lepas tu, dia kalau 2.2 liter ni, dia ada indicator kat sini. Ada 1 liter, 2 liter and max. Max tu 2.2 liter. Lepas tu kalau kita masak boleh cukup untuk 6 orang macam tu. Kalau masak kari ke apa kan. Lepas tu kalau ada resepi, bila kita letak macam dia tak sampai maksimum lagi, kita boleh double portion dia. Double portion cuma make sure that tak exceed maksimum punya indicator ni lah. Okay. Lepas tu bila kita tengok kat dalam tu kan, tengok blade tu ada 4 blade. Ada 2 kat atas, 2 kat bawah. Lepas tu kat blade tu, depan dia tajam, belakang dia tumpul. Okay. Jadi macam mana kita fikir orang boleh masak ikan, boleh masak bihun semua tak berkecai-kecai dengan Thermomix. Sebab teknologi Thermomix ni, dia punya blade tu boleh pusing clockwise dengan anti-clockwise. Boleh terbalik. Jadi bila kita kacau, nak guna mode kacau saja, kita boleh tekan ni. Saya tunjuk. So dekat dia punya screen ni, kita boleh tukar supaya dia punya blade tu reverse. Okay. So bila reverse tu, dia guna yang tumpul, dia hanya kacau saja. Okay. Sementara tunggu, saya tunjuk yang tu. Another accessory yang kita ada, ni butterfly whisk. So butterfly whisk ni kita buat untuk kaya, kita nak gaul nasi goreng, kita nak buat whipped cream, kita guna ni. Okay. Yang ni senang je, kita letak dekat macam tu. Okay. Senang je. So ini butterfly whisk, senang sekali. Okay. So nampak kan ni ada tiga round ni kan. Satu time, satu suhu, lagi satu speed. Kat speed ni, kalau tengok properly, dia ada small round blade icon kat situ. Kalau kita tekan blade icon tu, dia tukar jadi reverse. Reverse tu maksudnya dia punya blade tu dia berpusing guna yang tumpul punya side. Okay, so macam tu lah sebenarnya. Okay, so ini mixing bowl. Lepas tu kita ada lagi satu aksesori. Aksesori ni kita guna bila kita masak high temperature dishes, atau yang macam nak goreng-goreng, nak buat goreng bawang, goreng ikan bilis. Ini kita panggil splash guard. So cookie dough tu dia akan cakap dengan kita, screen tu akan cakap dengan kita letak splash guard. Okay, ini untuk safety. Kalau kita tak letak, dia takkan bagi kita go to next. Tak boleh terus. So ini part of safety feature as well. Okay. So dekat dalam ni ada high quality German motor. Very high quality. Lepas tu bila kita masak, all the safety feature ni very good lah semua. Kan? Bila kita masak, nampak tak indikator yang hijau ni? Bila hijau maksudnya safe to touch. Kita boleh touch mana-mana. Bila dia panas, dia akan tukar jadi merah. Tapi yang merah hanya the bowl je sebab
masakkan panas, tapi yang ni semua takkan jadi panas. So boleh peganglah kalau nak. Okay, so inilah kita punya Thermomix kan. Okay, so itulah yang kita dapat. And kita masuk dengan aksesori tu semua, set datang sekali dengan cookbook ni, basic cookbook ni. Okay, so yang ni best lah. Kat dalam dia ada tip-tip macam mana nak buat bread yang best, macam mana nak manual cooking kat belakang ni, macam nak manual cooking. So ini pun datang sekali. Tapi kalau kita beli sekarang, ada promo best nanti Alina cerita. Okay. So ada tiga cara untuk dapatkan Thermomix. Okay. Boleh beli dengan full price. Harga sebenar Thermomix ialah RM7,188. Tapi sekarang kita ada diskaun RM200, jadi RM6,988. Kalau beli full price, cash, dapat extra gift. Okay. Boleh pilih antara 2 cookbook. Okay. Kalau suka makanan Melayu, kita pilih ni, Malay Kitchen. Suka makanan Cina, boleh pilih yang ni, Chinese Flavors. Okay. Boleh pilih antara satu kalau beli full price. Tapi kita juga ada 0% interest installment plan. Yang bestnya inilah. Yang make it affordable, yang bukan chef-chef saja boleh beli, semua orang boleh beli. Okay. 0% installment plan, tak ada interest, boleh guna debit card atau credit card. Kalau nak full installment, kena guna credit card. So credit card boleh ambil 2 tahun, 24 bulan, 1 bulan, jadi RM291. Berapa banyak kita spend dekat GrabFood? Berapa banyak spend dekat GrabFood? Kalau saya spend GrabFood tu, sekali order RM120 macam tu. Sebab itulah saya beli Thermomix dulu. Sebab sekali order RM120. Kalau sebulan tu dah berapa banyak? Mesti order lebih daripada sekali kan seminggu kan? Tapi dengan Thermomix kita bayar RM291 je sebulan. Okay. Kalau nak ambil yang debit card punya installment, kita bayar deposit RM2,988. RM4,000 kita tukar kepada installment. Kalau ambil 18 bulan, RM222 sebulan. Okay. Jadi banyak option ada sebenarnya untuk dapatkan Thermomix ni. Lepas tu kalau beli bulan ni, kalau beli period ni lah, okay. Sekarang kita ada offer. Kalau beli lepas tu kita ajak kawan tengok Zoom demo, kita boleh redeem ni, thermo server, invest ni. Alina punya lauk semua letak dalam ni tak payah guna tudung saji. Okay? Sebab yang ni dah ada penutup dia. This is 2.2 liter capacity juga, maksudnya sama dengan capacity mixing bowl tadi. Lepas tu dia stainless steel, nak letak apa tu dessert atau lauk takkan bau. Okay. Lepas very high quality, makanan akan sentiasa panas atau akan sentiasa sejuk. Okay. Lepas kalau nak pergi tapau, pergi rumah mak mertua, bawa macam ni lawa lah kan. Daripada letak cling wrap semua tu kan, macam ni lah. Very professional kan kita bawa. So ini harga dia RM360. Tapi kalau beli sekarang, promo boleh dapat ni for free. Hanya ajak kawan tengok Zoom demo je. Which is very fun kan macam hari ni. Okay, so take advantage of this. Another offer kita ada sampai akhir bulan Ogos ni, free extended 3 months warranty. Kalau kita beli Thermomix dapat 2 tahun warranty. Kalau beli sampai 31 Ogos ni dapat tambah 3 bulan. Tak pernah Thermomix bagi ni. Tapi kali ni dapat. Okay, lepas tu ada lagi satu offer. Ini offer untuk yang dah ada Thermomix dan yang akan beli Thermomix cepat. Okay. So kalau you refer kawan, lepas tu kawan tu beli atau family beli, you boleh dapat second mixing bowl dengan simmering basket ni untuk harga RM698 sahaja. Kalau harga betul dia lebih RM1,500. Jadi 55% diskaun. Memang best kalau ada 2 mixing bowl. Alina ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mixing bowl Alina ada. 2 Thermomix, 5 mixing bowl. Okay, tak payah LC, kita kumpul mixing bowl. Very, very best. So, ini kita selalu cakap best offer of the year. So, yang dah ada Thermomix tu, mesti you tahu betapa bestnya kalau ada 2 mixing bowl kan? Jadi, refer kawan, you tahu kakak you mesti nak beli, adik you mesti nak beli. Refer kawan, dapat beli dengan 55% diskaun. Best betul. Okay? Alright. So, okay dulu. Okay. So, Thermomix ni kata boleh buat semua benda. Dia boleh jadi you punya blender, boleh jadi steamer, boleh jadi you punya
Kettle. Kalau kettle tu kita panaskan air 100 degrees je. Dengan ni boleh 70 degrees, 90 degrees. Kalau nak buat kopi, paling baik 75 hingga 95 degrees. Okay, itu sebab kalau pergi dekat kedai-kedai kopi, sedap je kopi dia sebab tak terlalu panas. Okay? Lepas tu, boleh buat sous vide, boleh buat slow cook, boleh nip. Okay? Yang mixer yang mahal, 2,000, 3,000 tu, jual je kat Facebook. Boleh bayar deposit untuk Thermomix ni. Okay? Lepas tu, yang bestnya, dia boleh basuh sendiri. Kita tak payah basuh, dia boleh basuh sendiri. Okay? Letak saja air, letak sikit sunlight, kita putar, kita biarkan. Kita kemas benda lain. Okay? Itu yang paling best. Alright. Okay. So Thermomix ni memang bagus untuk semua orang. Kalau you single, nak masak sikit je pun boleh. Okay? Dia tak consume a lot of electricity. So it's very good for you. And kalau single-single pun kita nak kreatif juga kan bila masak kan. Kita tak nak ask order je kan. Thermomix boleh buat macam tu. Untuk family yang very busy, anak tengah PDPR, lepas kita work from home, tak naklah spend too much time dekat kitchen kan. This is for you as well. Kalau yang baru kahwin, tak ada lagi kettle, tak ada lagi steamer, tak ada lagi yang lain, bread maker semua tu, tak payah. Beli Thermomix saja. Lagi murah daripada beli yang benda-benda lain. Kalau kita ada mak bapak yang dah tua, asyik lupa tutup gas, kadang-kadang ada satu customer saya dia kata terbakar kadang-kadang dia punya dapur tu, kita nak make sure that for their own safety, baik belikan Thermomix. Boleh masak sambil duduk juga. Okay, jadi Thermomix ni sebenarnya untuk semua orang. Okay, dengan ini saya nak pass dekat kita punya first chef, dia nak buat aiskrim. Okay, so sekarang kita pass kat chef Nang. Nang, boleh tunjuk macam mana nak buat aiskrim? Lawannya dia punya pelangi dia kat situ. Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Muna Faizura, your Thermomix advisor. Boleh panggil Nang lah, nama manja Family semua panggil Nang. Kawan-kawan panggil Nang, okay. So, Elina ada explain semua pasal Thermomix tadi. So, hari ni kita just explain sikit je lah, okay. Sebab kita nak buat aiskrim dengan Thermomix ni. Satu benda bonus yang bila beli Thermomix ni, tiba-tiba kita tahu, bukan tiba-tiba lah, Nang seorang lah. Tiba-tiba I tengok menu ada boleh buat aiskrim. So macam okay, ingatkan selama dia boleh buat rendang, dia boleh buat roti, dia boleh buat dodol kan. Rupanya aiskrim pun dia boleh buat juga. Okay, sebab apa dia boleh buat aiskrim? Kita pun tertanya kenapa kita tak perlukan mesin aiskrim untuk buat aiskrim sendiri kan. Dia orang ada food processor kan untuk kita proses aiskrim tu sendiri kan. Tapi Thermomix ni blender je, tapi dia boleh buat aiskrim juga. Kenapa kita tertanya? So bila kita kaji rupanya Thermomix ni, bila dia mesin ni dia tanpa ada kita panggil dia tak ada kipas motor dia tak akan panas. Dia akan spin dengan kelajuan 250 km/h. Kalau kita nak convert pada laju kereta macam you all drive 250 km/h, spin blade dia boleh pusing laju macam tu, tapi tak akan panaskan mesin kita. That's why dalam Thermomix ni tak ada kipas. Tak payah nak tukar konon-konon nanti setahun lagi kipas saya rosak lah dalam ni ni kan, nak sejukkan mesin kan, tak perlu, memang tak ada kipas. So memang teknologi dia daripada diciptakan daripada 120 orang engineer, okay, yang betul-betul particular dalam design satu benda yang sangat canggih ni. So kita just panggil blender tapi sebenarnya dia memang super blender, okay. Alright, so kita start dulu. Kita nak tunjukkan macam mana nak buat aiskrim, okay. Dalam Cookie Dough ada banyak resepi aiskrim, tapi yang paling suka yang paling simple. Kita nak buat aiskrim atau kita panggil sorbet, right? Sorbet. Mula I panggil sorbet sebab ada T. Rupanya turns out it was supposed to be sorbet. Okay, so kat sini kita try yang paling Nang suka ialah the normal one lah, fruit ice cream. Kat sini korang boleh pelbagaikan, be creative. Nak letak aiskrim tu apa-apa flavor korang suka. Lepas tu boleh mix up, campur. So macam hari ni Nang tunjukkan satu sampel untuk buat aiskrim. Kita nak buat rainbow aiskrim, colourful, okay. Tapi each colour tu kita pakai buah yang berlainan. So hari ni kita tunjuk satu colour je dulu, okay. Nanti end product kita tunjuk yang the whole colour kita dah buat. Alright. So kat sini, sorry hari ni kita duduk santai Okay, mari kita start cooking. Alright. Okay, satu yang best juga pasal Thermomix ni, you all boleh control bahan-bahan yang korang nak letak dalam ni. Kalau nak kurang manis, kurangkan gula, tak nak manis, tak payah letak langsung. So memang
Super, memang bagus sangat. Memang kena dengan kita punya Nang punya lifestyle. Macam kita nak kurangkan sugar untuk anak-anak kan. Okay, so kat sini dia suruh masuk sugar. So kita skip sebab kita tak nak letak sugar. Sebab nanti dalam kita punya whipping cream tu dah ada, dah manis. So tak nak ada extra manis untuk ais krim ni. Alright, so kita boleh skip prosesnya kita tak nak. Okay, kita skip juga. Okay, now dia sudah tambah frozen fruit. Okay, so hari ni kita buat colour merah lah, macam pink. Okay, so kita letak frozen fruit. Buah ni korang kena letak dalam peti air semalaman lah bagi dia frozen. Dia keras sebab kita nak dapat tekstur yang cantik nanti. Okay, so kita tambah je dalam ni. Nak berapa? Boleh tengok kan kat screen tu. Dia wait nampak, okay. Alright, so nak warna macam pink. Kita tak nak warna pekat sangat. So kita masukkan half je frozen fruit tu. Sebab kalau tak nanti kalau dia pekat sangat kita nak pastel sebenarnya, pastel rainbow kan, okay. Alright, so kita start untuk dia blend. Okay. Lepas tu, okay, dia suruh masukkan kat sini. Dia siap bagi video lagi. You all boleh tengok kalau macam orang baru nak belajar kan. Okay, untuk menggunakan mesin ni, dia suruh masukkan spatula ni. Sebab apa? Sebab dia nak tolong kacau kat dalam tu. You all jangan risau. Okay, see? Dia dah buka macam tu. Sekejap. Alright. Okay. Dah. Korang jangan risau blade ni akan touch spatula ni akan touch the blade, okay? Sebab dia punya design, dia letak satu apa nak panggil barrier kat sini. So bila you all masuk kat dalam ni, dia dah sangkut sampai sini je maksimum, dia tak akan touch the blade. So tak bahaya lah, okay? Bukan macam normal blender tu korang tak boleh masukkan apa-apa takut nanti terkena kan. Alright, so kat sini 15 saat je dia akan blend kita punya frozen fruit. Okay, kita start now. Kita tekan sini, die to 8. Okay, done. Okay, now kita tunggu dia buka. Alright, I'm going to show you. Alright, see. Dia dah hancurkan kita punya frozen fruit tadi kan. Frozen fruit tu sangat keras tau, dia macam air batu. So, kita bukannya macam buah lembik-lembik tu, buah yang keras-keras tu kita masukkan untuk kita blend, okay? Alright. Now, kalau you all nak dapat lagi halus, okay, kita masukkan, kita buat 2 kali, 2 round, okay? Macam Nang, I rasa nak haluskan lagi. So, kita boleh go back, tekan belakang tu go back and kita start again the process, okay? So, dia akan blend. Okay. Alright. Texture macam ni okay. Alright. Okay. Now kita sudah kita scrap down dulu. Okay. Alright. Yeah. Sorry. Okay. So now kat sini dia ada cakap untuk masukkan insert butterfly wrist. Butterfly is this one. Okay. Tadi Elina dah sebutkan. Okay, kita masukkan dekat blade yang tumpul. Top blade yang tumpul, okay? Lepas masukkan itu. Alright, now disuruh add whipping cream. Okay. Masukkan whipping cream. Nah, memang suka yang ini sebab dia non-dairy. Okay, untuk orang yang allergic, macam my kids allergic dengan susu, boleh pakai yang ini, okay? So kita tuang dalam ni, dia nak 160. Bila kita buah kita, contoh kalau kita buat dragon fruit tu colour dia terlalu boleh cakap korang tak perasan Dragon fruit tu colour dia terlalu merah kan. Jadi dengan whipping cream base ni dia akan suitkan colour tu, dia akan jadi macam dia light kan, okay? So akan jadi warna pink, warna light yellow, light blue. Okay, ini pun sama. Alright, kat sini dia 40 minit, 40 saat ya untuk dia blend.
Okay, done. So dah siap dah aiskrim kita. Literally dah siap. Dalam masa 1 minit je. Tak sampai 1 minit kita boleh siapkan aiskrim, okay? Tapi maksud nak aiskrim yang siap tu, korang kena masukkan dalam fridge lah, okay? Pak, tolong bang dish kan? Alright. Tolong Ini dish. contoh aiskrim. Nampak tak warna dia macam mana? Tadi pekat kan? So bila kita dah tambah dengan whipping base, dia akan jadi warna light. Okay, so jadi light pink. Alright, nanti kita akan buat 4 color berbeza aiskrim. Satu is light pink, kita pakai buah strawberry. Okay, warna purple. Macam mana nak dapatkan warna purple untuk aiskrim? Kita tak nak pakai, kalau boleh kita tak nak pakai colouring ataupun apa-apa preservative, okay? Sebab tu kita buat sendiri aiskrim ni. Kalau beli kat kedai dah siap tu, kita tengok dia punya expired date 2 tahun. Macam mana aiskrim boleh simpan sampai 2 tahun? Memang confirm ada preservative. Okay, so macam kita kalau boleh, kita nak elakkan. Benda yang kita boleh cut, kita cut. Apa yang kita boleh bagi as natural as we can, kita bagi. Okay, semua bahan halal, semua bahan yang kita tak masukkan benda-benda chemical product, okay? So tadi yang pink kita masukkan buah-buah strawberry macam ni, kita tambah dengan cream base. Oops, sorry, tekan. Okay. Kalau warna purple, korang kena buat apa? Kalau warna purple, you all boleh pakai Kalau warna purple, you all boleh pakai bunga telang. Okay, kat rumah Nang, kat rumah sis banyak bunga telang. Okay, so semua orang tahu the magic kan? Magic colour dia. Okay, so bila purple, should I put? Okay. So bila purple, kita tuang. Okay, kita tuanglah air dia. Okay, this is air bunga telang yang kita dah buat. Okay, warna biru kan? Okay, so biru ni korang boleh buat ice ball dia. Dia jadi ice ball supaya nanti bila korang blend, korang dapat aiskrim warna biru. Okay, untuk jadi purple, ambil 1 sudu lemon. Okay, kat sini kita ada 1 lemon. Nak perah. Oh, sorry. Okay, kita tuang So kita kacau dia. Nampak tak color dia tukar color apa? How should I do like this? Okay. See? Okay, color purple. So korang dah dapat dah. Yang ini ialah color purple. Kalau nak kelas kimia Okay. Chemical 101, okay? Alright, so dah ada warna purple. Biru dah ada, pink dah ada, purple dah ada. So warna hijau. Warna hijau kita akan pakai buah kiwi, okay? So buah kiwi kita blend nanti. Ni aiskrim yang Anam dah buat. Kita memang selalu buat stock up aiskrim buah. So kiwi ni boleh buat warna hijau. Lepas tu kalau warna kuning, nak light yellow, peach macam tu, korang boleh pakai banana ataupun kiwi ataupun peach. Alright? So semua ni kena frozen kan dulu. Okay, kecuali kalau macam air. Air macam ni korang just tambah je nanti sebab nak bagi colouring kan. And then lepas dah siap macam ni, korang kena masuk dalam fridge. Sebab tu nanti kena tunggu 12 jam baru boleh jadi the real ice cream. Pandan untuk hijau. Okay. Pandan. Kalau kita buat pandan, anak kita lari kot. Tak suka flavor pandan. Tapi good, yes. Pandan untuk hijau, okay. Apple hijau pun boleh. And bila korang tambah whipped base ni, colour dia akan tukar jadi light tau. Light pearl, light yellow. Memang cantik, memang nice. Okay. So now, kita tunggu nak akan tuang this ice cream ni. Okay, sekali lagi tengok. Kalau dia pink macam ni, sweet kan? Alright. So kita tuang dalam mangkuk. Kita akan letak dalam fridge. And then kita kena bekukan selama 12 jam. Okay, 1 malam lah. So korang buat malam, setiap malam boleh buat. 1 minit je. Dalam masa dah 1 minit. You blend tadi berapa saat? 15 saat, right? Lepas tu you blend buah, 40 saat. Maksimum, settle. Tuang-tuang, simpan dalam peti ais. Besok boleh makan dah. So macam memang sangat-sangat senang daripada korang nak beli aiskrim kat luar tu. Baik buat sendiri. Okay. Alright. So kita cerita pasal yang aiskrim tadi and plus lollipop juga boleh buat dalam ni. Okay. Sebab mesin ni bila korang beli yang mula macam Nang fikir beli boleh buat rendang, boleh buat makanan yang besar-besar kan. Makanan yang menu utama. Okay. Rupanya tak. Thermomix ni boleh buat benda-benda dessert untuk budak-budak kan. Aiskrim boleh. Lollipop boleh. Kenapa? Sebab dia memang ada function yang mesin yang boleh nak buatkan benda tu. Okay. Contoh macam kita nak buat lollipop. Alright, kita cerita pasal temperature je sekarang kan. Mesin ni kenapa boleh jadi, dia boleh masak panas, boleh buat dodol. Dia panaskan dodol tu, dia cairkan. Dia boleh buat aiskrim juga. Okay. Dia maksudnya, dia boleh sejuk. Dia tak cairkan bahan ni. Bila dia buat aiskrim, dia tak ada haba tau dekat mesin yang menghasilkan heat tu, dia tak generate. So aiskrim kita tak cair. So kalau kita nak buat sorbet, kita straight away boleh makan. Daripada frozen fruit ni, korang letak frozen fruit ni masuk dalam ni, blend aja 40 second, settle, boleh terus scoop pakai
pakai spoon, pakai sudu, okey? Dia terus boleh. Dia tak akan panaskan barang korang. Tak akan panaskan makanan dalam ni. Okey, tapi kalau korang nak buat lollipop temperature kena tinggi. It's more than 120 kan. Untuk caramelize punya setting 170. Okey, kalau masak pakai ni, dia pun boleh buat juga. Kalau dekat sini kita nak buat manual, korang nampak tak? Okay. Kat sini temperature kalau kita main kat sini maksimum dia boleh pergi 120 sahaja paling tinggi. And lepas tu aroma terus untuk steam, okey? Tapi dia ada sampai 170. Tapi yang 170 tu hanya bersama dengan cookie dough punya resepi. Dia tak nak bagi kita dial up sampai 170 because of the safety purpose, okey? Memang selamatlah mesin ni. Jadi bila kita pakai resepi cookie dough lollipop untuk caramelize kan dia akan terus pergi pada 170 degrees. Memang dia akan panas betul hot boiling punya caramelize tu. So you all tak payah risau dia terhangus ke, you all sekejap lari pergi sidai baju pun tak apa, tak ada masalah. Dia keep on pusing kat dalam tu. Tunggu korang datang, okay. Jadi lollipop boleh untuk high temperature, low temperature untuk ice cream pun boleh. So mesin ni memang satu bonus lah untuk kita kalau dah beli, and pada those yang tak beli lagi, tak payah fikir panjang, okay. Sebab daripada sebesar-besar menu, western, overseas, kita panggil apa, fine dining punya menu, kita boleh buat sesimpel ice cream dengan lollipop pun boleh juga. So jangan tunggu-tunggu lagi, okay. Order sekarang, nanti dapat on September. Alright, so kita pass to another chef. Nanti nak akan tunjuk last produk ice cream kita, okay. Off to next chef. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang. Hai, saya Queenie. Okay, boleh panggil Queen. Okay. So hari ni sangat excited sebab kita buat rainbow theme. Okay, colourful. So hari ni Queen akan buat rainbow Swiss roll ataupun kek gulung pelangi. Okay, so sebenarnya untuk memudahkan user TM6 ni, sebenarnya saya ada juga resepi kek gulung. Tapi saya nak, hari ni saya tak akan guna resepi saya tu. Saya akan guna resepi yang ada dalam cookie dough. Saya adaptasi saja, okay, supaya user-user yang ada TM6 ni boleh guna resepi tu dan kita kreatifkan ikut kreativiti masing-masing. So hari ni Queen akan gunakan resepi mango Swiss roll. Saya rasa ramai yang buat, tapi saya berbagaikan saja. Resepi ni senang saja, sangat senang. Bahannya pun ada 4 saja, 4. And then saya tambah sikit esen vanilla. Okay. So dalam TM6 ni sangat senang. Okay. Kalau ikut cookie dough, okay, it's a step by step recipe. You all follow saja arahan yang ada. Okay, so sekarang ni arahan dia disuruh siapkan oven, okay, and then insert butterfly. So ni butterfly. So butterfly ni yang akan bantu kita untuk whisk kita punya adunan. Okay, so saya masukkan. And then cara nak masukkan, kita tengok dekat blade ni, yang kat puncak dia, all place saja. Senang saja. Okay, kita masukkan. And follow saja. Masukkan 3 biji telur. Okay, so dalam resepi ni is a 3 large eggs, tapi saya pakai telur biasa je, size B. Okay, so petuanya tips untuk minggu ini. Okay, telur ni sebab kadang-kadang dia sensitif, kita tak tahu pun dia okey ataupun tak. Okay, so kalau buat kek ke roti ke, selalunya you all kena pecahkan dahulu untuk langkah keselamatan. Kadang-kadang kita akan dapat telur yang busuk. So bila kita tuang dekat kita punya mixing bowl, kalau dah separuh adunan dan kita bubur telur, nanti telur yang last tu busuk, habis semua kena buang. Okay, so saya selalunya Queen akan pecahkan dulu dalam mangkuk ke. Okay, so make sure semua dah clear macam ni. Jangan masuk je.
Okay, campak je. Kita Thermomix ni main masak campak. Okay, and then next gula. Okay, dalam ikut resepi ni gula dia adalah 120 gram. Tapi saya dah cuba dia exactly agak manis bagi saya. So saya kurangkan sikit dalam 80 ke 100. So hari ni saya nak bubur 80 saja. Tetapi ada tapi dia tau. Kalau kek ataupun roti ataupun brownies dalam cookie dough, jangan reduce terlalu banyak gula sebab konon manis sangat kan. Tapi jangan terlalu reduce terlalu banyak sebab kadang-kadang gula itu adalah satu bahan yang penting untuk kek ataupun roti kita untuk naik cantik. Okay, so make sure nak reduce gula is about 10 to 20% daripada resepi yang ada. Okay. Okay, next. Saya tambah sedikit essence vanilla. Okay. So, dia akan mix adunan ni selama 6 minit. Okay. Speed 3. So, biarkan saja dia. The last ingredient tu adalah tepung. Okay, so tepung sikit saja. Tapi okay, banyak tapi pula petang ni kan. Okay, so sebenarnya sementara tunggu, you all dengar tak? Okay, sementara tunggu tu dekat Thermomix ni paling best orang suka adalah meroti. Betul tak? Hari-hari ataupun setiap minggu kalau tak meroti tak sah. Okay, so memang seronok sebab selama ni macam Queen pun kalau meroti dulu secara manual memang rasa boleh buang baling ke dinding lah. Asyik keras lah, tak jadilah kan. And then satu masa beli pula bread maker. Saya beli bread maker sekali je saya guna. Sebab buat roti 4 jam. Saya sangat tak sabar. Jadi saya melupakan masuk dalam kotak, masuk dalam kabinet. Kemudian dia ada Thermomix ni, dah tak ada masalah lah. Kita nak meroti setiap hari ataupun setiap minggu. Seronok sangat. Okay, so untuk jimatkan masa, sementara dia mix adunan telur dengan gula tadi, okay, sebenarnya saya dah siapkan. Saya dah siapkan adunan yang saya dah warnakan. So saya macam tengok banyak kan. Okay, so saya buat 5 warna. Okay, ada purple, ada pink. Okay, ada hijau, ada kuning, ada biru. Tapi exactly kalau pakai coloring biru ni dia tak exactly dapat biru tau. Dia akan nampak seperti turquoise. Kalau you all nak nampak dia nampak biru, actually dia ada teknik dia. Okay, you all kena beli white coloring ni, ada banyak kat kedai bakery. You all drop sikit dekat warna biru, so you all akan dapat warna biru lah. So ada teknik untuk color sikit Okay, so saya nak tunjuk you all macam mana saya nak lorek untuk dia jadi dapat rainbow ataupun apa-apa corak. Okay, so apabila adunan kita siap tu, cuma you all bahagikan sahaja mengikut portion. Okay, saya tak timbang pun, saya ikut suka hati je saya bubur dalam bowl dan dropkan, color saya dropkan dalam 5 ke 6 titik lah. Okay, kalau you all nak warna pastel macam ni, saya guna 5 drop je. Okay, so tapi kalau you all nak warna yang lebih garang, boleh tambah lebih sedikit. Okay. Okay. So saya akan gunakan loyang ni. Ni saiz 9 darab 9. Okay. So saya tunjuk Okay, nampak kan? Okay, sebenarnya senang saja. So, mula saja dengan warna apa-apa. Gunting ujung dia. Okay. So,
So saya mula kat ujung ni. You all letak je lah kat mana-mana yang you all suka. Korek saja. Okey. Ni dah. Okey. Belum tahu. Simpan dulu. Tak habis lagi. Kita buat dia ada corak sikit. Okey. So adunan ni dia nampak macam cair sikit, tapi tak apa. Kalau guna piping bag, you all boleh buat macam ni je, picit saja. Ni kata picit sesuka hati lah, sebab kita nak bermain-main dengan colour. Okay. So seterusnya pemilihan warna terpulang pada you all. Kalau nak warna 2-3 color pun boleh, tak ada masalah. Okey. Depend lah. So siapa yang suka bermain dengan warna-warna ni, tak ada masalah. Seronok sangat. Okey. Sebenarnya tak susah pun, you all kena kreatif je. Sebenarnya kalau you all rajin sebenarnya boleh lukis tau. Tapi nak lukis tu sebab ambil masa lama, saya tak tunjuk lah. Saya tunjuk yang corak simple je hari ni. Okay. Jangan risau kalau ada gap lagi. Ada banyak lagi kita punya ni. Kalau tak suka guna piping bag ni, saya kadang-kadang kalau malas sangat, malas sangat tu, saya tuang saja. Okey, saya tuang je adunan dekat mana-mana. Tuang dekat loyang senang. Okey. Lepas tu sini saya nak letak warna pink. Okey, adunan yang tak habis lagi, jangan buang. You all lapiskan saja. Okey, dia dah bunyi tu. Tinggal nak tambah tepung je. Tapi sebab saya dah buat ni awal-awal, so saya lapiskan dia mana sebab nak habiskan. Guna piping bag, tangan tak berapa kotor lah. Okay. So you all bubur. Doublekan. Ni misi nak menghabiskan. Senang je sebenarnya. You all kena kreatif je. Kalau nak buat bentuk corak-corak bulat-bulat pun boleh, tak ada masalah tau. Tapi sebab nak tunjukkan hari ni macam rainbow kan. So saya buatlah corak serong-serong macam ni. So nanti you all akan dapat sebenarnya nak letak adunan ni tak ada masalah. Cuma rasa teknik nak gulung tu dia kena ada teknik sikit. Kena berhati-hati, tapi kalau you all tahu teknik dia senang je sebenarnya. Kejap lagi saya tunjuk. Okay. So
Dah siap dah. Cantik kan? So nanti ni akan kita bakar dalam 15 minit ke 15 minit ke 20 minit. Okay? So, jangan risau, saya dah bakar dah. Tara, ini yang dah masak. Okay. So ni yang dah masak. So cara dia, saya ambilkan wire rag ni untuk saya terbalikkan. So kita perlukan tuala tuala. Okay, just terbalikkan. Panas sikit. Okay. So kita akan dapat ni. Okay. So you all peel kertas ni berhati-hati. Nanti kita akan dapat warna dia lah. Okay. Sebenarnya senang saja sebab tadi dia dah masak dalam awal sikit tadi. Dia duduk dalam sup. You all dapat macam ni. Okay, nak mudahkan you all. Saya alas dengan kertas baking balik. And then letak tuala, pusing balik. Tiba-tiba banyak. Okay, so senang je. Kita nak gulung dia sebelum kita nak letak filling dia sebab dia panas lagi. So kita nak dia ada bentuk gulungan sekejap. Okay, so sebenarnya tuala ni akan membantu kita untuk dia tak patah. Okay, so you buat macam ni. So you gulung dia. Okay, kita macam nak buat candy tu, gula. So you pusing ni. Kita nak bentukkan dia bulat je dulu. Okay, so you kejutkan dia sekejap. Okay. So bila dah macam ni, okay. Macam bantal pula kan. Okay, so sebenarnya saya kejap lagi saya akan buat filling dia dengan whipping cream. So saya rasa saya pass dulu ke next step sebab nanti saya nak tunjuk sekali bila filling dia siap, saya nak layer terus dan gulung sekali lah. Senang. Okay? Boleh? Okay, Wani. Okay. Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat petang. Nama saya Alwani. Boleh panggil Wani. Hai. Okay, so hari ni kita tak nak cakap banyak, nak terus buat sebab dah tak sabar nak main. Kenapa masak tapi main? Sebab hari ni kita nak masak, kita nak buat something untuk bermain, untuk kita main. Anak-anak lah, nak main sendiri pun boleh.
bukannya untuk makan. So boleh ke dalam Thermomix ni nak buat macam tu, nak buat benda yang bukan makanan? Boleh, dia tak marah. Kita nak buat untuk apa? Untuk kita main boleh, Thermomix ni tak marah. Okay? So macam mana nak buat? Cara dia saya akan, Wani akan tunjukkan cara nak buat mainan tu kita panggil Play-Doh ataupun bahasa Melayunya tanah liat lah yang selalu kita beli dekat kedai kan. Okay. So nak buat dia kita akan guna cara manual. So tadi chef-chef yang lain dah tunjuk cara kita guna cookie dough. Okay. So hari ni Wani nak highlightkan, kalau tak nampak Wani nak highlightkan cara untuk guna Thermomix secara manual. Sebab nanti orang cakap tak boleh ke nak ikut resepi sendiri, tak boleh ke tak nak ikut cookie dough, tak boleh ke kalau dia suruh letak tomato kita tak nak tomato. Boleh. Kalau ada resepi turun temurun ke, resepi kita sendiri yang kita suka, boleh je guna Thermomix. Kita akan buat setting kita sendiri. Okay? Korek sikit ni. Okay, mula-mula kita untuk buat Play-Doh homemade, kita perlukan garam yang banyak. Okay, so dalam resepi ni kita akan pakai 110 gram garam. Okay, so macam mana kita nak tahu garam kita tu sebanyak 110 gram? Kita swipe left dan kita tekan scale. Scale ni penimbang lah. Okay, so kita masukkan. Okay, so ni garam Alright, so dah dapat 110 gram, 109, okey lah 1 gram dia tak cukup. Okay, so first kali kita nak bagikan garam ni halus. So bila kita garam tu halus, Play-Doh kita tu nanti kita nak main, kita takkan rasa biji-biji garam tu. Hello. Mama dia dah kemak ke? Okay. So kita takkan rasa biji-biji garam tu. So best lah kita main, dia lembut, dia smooth, dia soft kan. Okay, so macam mana kita nak haluskan garam ni? Guna Thermomix 5 saat sahaja. So bila cara manual, kita kena setting tau. Kalau 5 saat tu kita kena putar lah sampailah 5 saat. Okay, so suhu tak perlu masukkan suhu sebab kita cuma nak blend, nak haluskan je. Okay, speed dia, kelajuan dia kita guna kelajuan maksimum iaitu kelajuan speed nombor 10. Okay, dah siap. So kenapa Wani tutup macam ni? Sebab bila kita putarkan garam tu, dia akan jadi sangat-sangat halus macam powder sampai dia punya powder tu macam terkeluar tau. Nampak? Dia macam keluar dia punya powder dia. Okay? Alright. So, ini kita punya garam tadi. So, dia dah halus dah. Okay? So, bila kita dah ada garam, kita tolakkan sikit sebab nanti kita nak cairkan garam ni. Okay. Kita dah tolak-tolak ke bawah. Tekstur dia sangat halus lah. Okay. So bila dah masukkan garam, kita akan masukkan air. So sama juga air dia nak 250 gram. Okay, untuk buat Play-Doh, untuk buat tanah liat ni tolong Wani suggest ikut 100% accuracy ikut betul-betul lah dia punya bahan-bahan tu. Jangan terlebih sana terlebih sini sebab kalau dia terlebih air dia akan jadi melekit, kalau terlebih tepung dia akan jadi keras, so tak best. So ni resepi ni memang dah betul-betul dah, so kena ikut 100%, okay? Sebab itulah kita kena timbang, tak boleh main agak-agak. Okay? Okay, so sekarang air kita nak 250. Okay, so sekarang air Wani 251. Thermomix ni dia memang sangat accurate tau. Dia 1 gram pun dia kira. Tadi garam tak cukup 1 gram, ni air terlebih 1 gram. Tapi 1 gram tu tak apalah, halal Okay, sorry. Lagi satu. Kita kena masukkan cream of tartar.
cream of tartar ni kita masukkan 1 sudu besar sahaja. Okay. So cream of tartar ni boleh beli dekat kedai bakery ataupun supermarket pun ada juga. Tapi Wani memang ada banyak lah cream of tartar ni kat rumah. Kenapa ada banyak? Nanti Wani cerita. Ada story di sebalik cream of tartar ni. Okay. So 1 sudu besar je. Okay. Okay. So sekarang bila kita dah masuk semua, kita nak rebus, kita nak cairkan garam tu tadi. So tapi kita tak nak cairkan sampai dia mendidih, air tu mendidih tau. Kita nak suhu dia tu dia cukup untuk garam tu larut sahaja. Kita tak nak terlampau panas, kita tak nak juga terlampau tak panas lah sebab dia tak boleh larut lah kan nanti. Okay, so kita akan guna suhu 60 darjah Celsius sahaja. Okay, pada speed 3 selama 5 minit Okay, speed 3. Okay. Okay. So sekarang Thermomix dia tengah larutkan garam-garam tu tadi. Okay. So sekarang Wani korang nak cerita mana dulu? Nak cerita kenapa cream of tartar tu banyak ataupun nak cerita pasal function Thermomix dulu? Okay, kita utamakan Thermomix dulu lah cream of tartar tu nanti itu personal punya story. Okay, so sekarang Thermomix ni kita boleh cakap kita boleh dapat the temperature right. Macam yang Wani cakap lah, untuk buat Play-Doh ni perlukan suhu 60 sahaja. Tak nak suhu lagi tinggi ataupun tak nak suhu rendah sangat. Sebab kalau tinggi air kita akan mendidih dan bila mendidih air tu dia akan berkurang. So kita perlukan kuantiti air yang betul-betul tepat 250 tadi. Kalau kurang air tu dia akan jadi keras lah kita punya Play-Doh. So itu kita tak nak sebab tu kita perlukan suhu yang tepat. Okay. Okay, suhu yang tepat. Okay, so macam untuk makanan baby contohnya kan, kita nak panaskan makanan baby, kita nak panaskan susu dia, kita tak nak panaskan terlampau panas. So pada suhu 37 degree Celsius, suhu bilik lah. So dia suam-suam je macam tu. So dengan Thermomix kita boleh set suhu yang kita nak. Okay, nak tinggi ke, nak rendah ke, nak suhu untuk buat air teh ke, buat kopi ke pun boleh. Okay, so dia Thermomix juga dia ada function. Okay, tadi Wani tunjuk kita guna cara kedua kan. Okay, sorry ada gangguan Okay, so tadi Wani dah tunjuk kita buka penimbang, kita buka kita set masa sendiri, suhu sendiri. Tapi Thermomix ni sebenarnya kalau korang tengok dia ada lagi banyak lagi function. Salah satunya adalah function slow cook. Okay, slow cook ni kalau kita macam hari tu raya haji kan, banyak dapat daging, dapat tulang lah apa semua kan, kambing. So nak masak. Okay, so nak masak makanan-makanan tu, nak suruh dia okay, sekejap Okay, so nak masak makanan-makanan tu, nak suruh dia jadi lembut kan. So dia kena guna function slow cook lah. Slow cook ni dia akan keluarkan nutrition and flavor tu, tapi daging pun jadi lembut juga. Okay, dan selain tu kita boleh buat jugalah yogurt dengan cheese menggunakan Thermomix. Okay, sebab kita ada fermentation mode. Kalau nak buat kimchi boleh. Apa-apa benda yang menggunakan fermentation kita boleh pakai Thermomix. Letak je dalam ni. Ada resipi dia, okay? Dan also kita boleh buat sous vide juga. Sous vide ni kalau kita nak buat stick lah macam ala-ala macam kat Chili's ke TGIF ke tak tahu lah, kedai-kedai mahal tu stick dia macam sedap, lembut, juicy, mesti boleh buat medium rare lah apa semua. Tu kita boleh guna function sous vide. Okay. Okay, so dekat sini kita boleh check ada masa lagi 1 minit 40 saat. Okay, so Wani nak share sikit lah before kita go to another share. Nanti akan come back ke Wani kejap.
sekejap lagi. Tapi before that, nak share kenapa tadi Wani cakap Wani ada banyak sangat cream of tartar dekat rumah. Ada banyak tau, I think dalam 1 kilo ada lah kot. Memang ada stok kat rumah. Cuma teka kenapa. Mestilah sebab memang Wani buat homemade Play-Doh daripada dah setahun lebih lah. Daripada anak tu, Wani ada anak kan, daripada dia kecil memang Wani dah start buat homemade Play-Doh. Homemade Play-Doh sebab homemade Play-Doh ni dia taste safe. Maksudnya kalau macam budak-budak yang kecil dia nak main, dia ambil termasuk mulut sikit pun tak apa. Sebab kita guna tepung, garam, air dan cream of tartar sahaja. So semua bahan yang kita guna tu adalah bahan yang selamat untuk dimakan. Okay? So kita tak ada bahan-bahan kimia. Tapi bukanlah maksudnya benda tu untuk dimakan. Jangan pula korang hidangkan Play-Doh 1 kilo untuk anak korang suruh makan. Tak adalah. Tapi maksudnya kalau dia termasuk dalam mulut sikit tu dia selamat. Okay? Alright. So nanti kita tunggu dulu air ni siap rebus. Lepas tu nanti sementara tu kita tengok Farahin nak buat smoothies. Okay? Kita tengok Farahin dulu sementara kita tunggu. Okay? Okay, thanks Wani. Dengar tak? Okay. Alright. Okay, hi, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Farahin Muttalib, boleh panggil Farahin. So this is my first time buat cooking show. So today, Farahin nak buat smoothie rainbow. Saya tengok siap ada rainbow balloon lagi Farahin beli kan. Okay, sebelum kita start, kita cerita sikit lah apa kelebihan apa yang best sangat Thermomix ni kan. Okay, so dengan Thermomix ni, kalau you boleh tengok, you boleh buat juice, latte, any drinks yang dengan cepat, mudah, dengan fresh every single day. So biasa daily Farahin buat latte, memang best, tak payah ada coffee machine dah, pakai Thermomix sahaja. You boleh juga buat teh tarik, memang favorite Malaysian punya lah, memang best. Okay, so another function juga. Okay, sebelum Farahin explain pada function, Farahin nak tunjuk. Okay, ni apa ni? Castor sugar, so tak payah beli kat kedai dah. Tak payah beli icing sugar, tak payah beli castor sugar. Kita pakai gula kasar je, so texture dia is very fine like this. You juga boleh guna Thermomix ni untuk macam fine grinding the coffee, macam-macam boleh buat. Okay, so main function yang paling best dengan Thermomix ni adalah penimbang dia. Memang penimbang ni dah built-in. So second function yang best juga adalah turbo. Turbo biasa kan buat sambal belacan dalam 2 second sahaja. Memang 2 second tu kita repeat sampai kita dapat texture yang sangat yang kita nak lah. Okay, so dengan kalau ikutkan Thermomix ni, dia punya speed dia bermula pada 40 RPM sampai to the max 10,700. So kalau you nak rasa the maximum speed of Thermomix ni, boleh try turbo mode. Turbo mode memang boleh ni. Okay, so hari ni kita start So hari ni Farahin akan pakai resepi cookie dough. So macam Elina explain tadi, resepi cookie dough ni kan ada dalam Thermomix ni. Nanti kita cerita detail a bit pasal cookie dough. So hari ni Farahin nak pakai resepi mango, strawberry and pineapple slush. Okay, kita start cooking. So untuk resepi hari ni Farahin pakai 3 jenis buah. Kalau ikutkan dia suruh pakai strawberry tapi tak ada stok. So Farahin pakai dragon fruits. And then ni ada nanas dengan mangga. Sekejap Farahin ambil another bahan sekejap. Okay, so kita start dulu dengan nanas lah. Tekan nanas. So kalau ni disuruh 140, kalau kurang pun tak apa. So kalau kata untuk big family you nak double portion pun boleh. Kalau untuk single or couple you nak half portion pun boleh.
So next kita masukkan plain yogurt. So Fain guna plain yogurt. Greek punya yogurt dekat sikit. Jadi kalau nak kurangkan portion, kita boleh ikut masuk sekali je. Okay. So 50 sudah lah kan, sikit je. So next, coconut milk. So coconut milk ni, ni daripada santan kotak, tapi Fain dah cairkan dah, tambah sikit air. So just nak give a taste of coconut sikit je. So kita letak dalam 50. So even though Cookie Dough kata masukkan 100 gram, masukkan 200 gram, tapi kalau kita tak nak ikut pun tak apa, tak ada masalah, ikut cita rasa kita sendiri. Lepas tu kita masukkan 1 teaspoon of sugar. Kalau you tak nak masukkan sugar boleh, nak masukkan pun boleh. Alright. Okay. So next, dia akan suruh tutup. Okay, smoothie ni Fain nak buat 10 second je, boleh. So kat sini Cookie Dough dia memang dah set time, temperature, masa, temperature dengan speed. Tapi ikut suka kita, kita boleh control juga. So kat sini dia dah set 1 minit. So jadi Fain nak kurangkan sikit ke 10 second je. Dia main-main second-second je kalau Thermomix ni. So dia akan bunyi bising sikit. So dia siap. So kita tengok hasil dia. Memang akan dapat macam smoothie kat kedai lah. Tak payah nak beli kat kedai dah lepas ni. Tapi PKP kan tak boleh keluar mana. So kalau you boleh tengok, you nak tumpah dah ni. Okay, kejap. I tuang sekejap. Alright. So bestnya mixing bowl ni, dia ada muncung itu yang membuatkan memang tak tertumpah sangat. Kalau you nak pour something drinks, tengok tak ada any drops pun, tak ada. Okay. Right, next, Fain nak teruskan je. Okay, kita skip lah, kita skip mango, kita buat terus dragon fruits. Masukkan dragon fruits. Alright. Okay, next. Okay, plain yogurt. Kali ni untuk yang dragon fruits, Fain tak nak pakai plain yogurt, Fain nak pakai yang berperisa sikit. So sebab tak ada strawberry kan, so macam letaklah yang strawberry yogurt. Kita masukkan je semua. Okay. Alright. So next, 120 grams of coconut milk. So my kids memang suka susu kotak. Memang selalu restock susu. So memang Fain nak tukar pada fresh milk pun boleh, tak ada masalah. So, kita letak sikit je. Sebab plain yogurt tu dia membuatkan pekat kan. So kita letak sikit pun boleh. And then next, 1 teaspoon of sugar. Okay. Next. Ambilkan sikit sekejap. Okay, next. Ni sama juga. Fain tak nak buat 1 minit, nak buat 10 second je. Nak tunjuk jugalah kita buat cepat. Boleh jadi fine, very fine lah. Right. Kita simple je. Dah bunyi dah, siap dah. Sekejap je kan? Okay. Oh, memang cantik colour dia. Tadi Nang buat aiskrim colour pink. So Fain buat dragon fruits ni colour merah menyala maknya. Okay. Alright. Okay, so kita sambung balik pasal Cookie Dough tadi. So, okay. Alright. Sekejap. Okay,
apa itu cookie dough. Kalau orang pakai Thermomix ni memang dia sebut cookie dough je. Tapi kalau orang tak pakai Thermomix ni macam dengar apa tu cookie dough kan? First time dengar kan? Okay, so cookie dough ni adalah online recipe platform yang dah memang built-in dalam Thermomix ni. So senang, you boleh pakai your phone, buka cookie dough website pakai your phone, tablet, laptop. Okay, bila you sync the recipe yang you nak ataupun recipe yang you nak, you plan for the week pun boleh. Dia terus built-in dalam ni. Terus kita paling cepat kita buat dekat phone lah kan. And then bila kita buka nak masak esok nak buat apa, terus keluar. Okay, satu lagi cookie dough ni yang bestnya untuk siapa-siapa yang nak jaga pemakanan sihat. Dalam cookie dough ni dia ada tunjuk siap-siap dah dia punya nutrition value. Maksudnya kalau you nak tengok dari segi fat, protein, karbo. Hari ni dulu sebelum ni tak adalah hati conscious sangat. Tapi bila start pakai Thermomix ni, even macam minyak pun memang I suka untuk timbang. Gitu. So Thermomix, yang cookie dough ni yang bila once you beli Thermomix memang sekali built-in recipe dan subscription dapat 6 bulan free. Itu yang bestnya lah. Okay, so sementara Fahri nak plating ikut rainbow colour, untuk drinks Fahri buat 3 colour sahaja sebab tak cukup gelas kan. Okay, so kita pass back to Wani. Thank you. Okay, hi. Okay, so sekarang tadi kita dah panaskan, dah cairkan garam dengan air dengan cream of tartar. So macam mana kita nak tahu dia dah sejuk? Nampak ni kat sini. Ni warna hijau kan? Warna hijau tu maksudnya dia dah ready lah, dia dah sejuk, dah tak panas lah. Okay, so bila dah tak panas, kita akan masukkan tepung. Okay, so macam dah terbiasa tau bila kita pakai Thermomix kan, bila kita nak cari function apa-apa terus macam ni je, satu jari je. Okay, so kita buka penimbang. So tepung kita kena masukkan 250 gram. Okay. Okay, so kat sini kita ada 249. Okay, tak apa. Alright, dan kita kena masukkan 1 sudu besar minyak. Okay. Alright. Okay dah. So, sekarang itu je lah. So tinggallah kita nak gaul-gaulkan dia. Kacau. Okay. So kat sini kita akan mix selama 50 saat. Okay. 50 saat dah speed 4. Tak perlu masukkan suhu lah sebab kita tak nak masak dia pun. Kita nak gaulkan je. Okay, speed 4. Okay. So, boleh dengar tak? Takut ni bising kan? So, dia macam tak boleh dengar. Boleh, okay. Thank you Fariha. Okay, so sebenarnya cara untuk buat homemade Play-Doh ni menggunakan Thermomix, kita cuma tak perlu gaul pakai tangan. Okay? Kalau dulu sebelum ada Thermomix, Wani memang nampak tak ada bergoyang. Okay? Sebelum ada Thermomix, Wani memang buat Play-Doh setiap minggu lah almost. Sebab anak memang suka Play-Doh kan. Lepas tu kita pun tak naklah selalu beli kat luar sebab nak jimat. Dan also kita nak something yang tak ada chemical sebab masa tu anak-anak baru tengah face mengutip masuk mulut kan. Okay. Wow. Okay, so dia dah bergaul dah. So sekarang bila dia dah bergaul, kita nak mix. Okay, kita akan guna, okay ni function yang seterusnya yang Wani nak tunjuk, kita akan guna function kneading, maksudnya function menguli. Kalau dulu Wani kena uli dengan tangan, tapi sekarang tangan tak payah pakai satu jari dulu lah tadi nak rasakan. Tangan tak payah buat apa-apa. Okay? So kita akan uli selama 1 minit.
Okay, so nak uli macam mana? Last 2 weeks kan Wani dah ajar dah macam mana nak uli pakai Thermomix. Pakai 2 jari je. Okay, twist. Alright, settle. Senang kan pakai Thermomix. Okay, so bila kita dah tengok uli tu, kita boleh buat apa? Kita boleh buatlah apa-apa kita macam nak get ready to get buat apa, nak cuci pinggan ke apa semua kan. So boleh. Okay, back kepada cerita dulu kan. So dulu sebelum ada Thermomix, Wani pernah buat cakaplah resepi apa. Memang banyak try and error resepi-resepi dekat Google, dekat Instagram, mamis yang share semua kan. Memang dah banyak try and semua cakap kena guna boiling water, air yang mendidih. Okay, boiling water tu kena campurkan dengan garam dan tepung, lepas tu kena uli masa tengah panas-panas tu. So masa tu boleh tahan berapa lama? Okay, ada tips dia untuk simpan homemade Play-Doh ni sebab dia tak ada, okay? Dia tak ada bahan kimia untuk buat dia tahan lama macam Play-Doh dekat kedai. Tapi okay, dia tak ada bahan yang macam Play-Doh kat kedai, dia tak ada bahan kimia. Tapi garam yang kita guna 110 gram garam tu sebenarnya adalah bahan untuk buat Play-Doh ni tahan lama. Okay, so dia boleh tahan up to 6 months, 6 bulan, 3 ke 6 bulan maksimum lah. Okay, dia boleh tahan sampai 6 bulan kalau kita simpan dalam bekas kedap udara. Okay, dia tak boleh ada dia tak boleh open kepada udara lah. So ataupun selagi, so macam what I do is macam mana Wani nak make sure Play-Doh tu selamat untuk anak-anak pakai. Wani akan check ada tak kesan-kesan orang panggil apa mold dia. Okay. Yep. Oops. Sekejap ada gangguan. Okay. So, bila kita tengok tak ada kesan-kesan macam pulat, lapuk macam ada kesan-kesan apa benda yang tidak diingini tu. So, bila macam tu, maksudnya selamat lagi untuk guna. Tapi selalunya Wani akan keep 3 to 6 months sahajalah. Okay, so sebenarnya garam tu adalah adalah bahan yang untuk buat Play-Doh ni tahan lama. Okay. So kat sini dah. Okay. So macam ni kan. Bila dengan Thermomix ni bila kita blend, nak keluarkan blade dia senang je sebab kita boleh keluarkan je blade tu macam ni. So tak payahlah susah-susah nak kurik-kurik dalam tu. Okay. Okay, so cara untuk simpan Play-Doh ni kita kena simpan dalam bekas yang kedap udara. Okay, untuk bagi dia tahan lama. Dia tak boleh kita tak boleh biar dia dekat open air macam tu. Nanti dia akan keras dan dia akan rosak. Sama ada mengeras ataupun mencair lah sebab kita ada garam kat dalam ni. Okay, sama juga dengan Play-Doh yang kita beli kat kedai kat 7E ke dekat Hamleys ke. Dia akan letak dalam bekas yang tertutup rapat, tak boleh masuk udara. So memang itu cara dia. Okay. So, sekarang pasang balik. So nampak tak kita punya Play-Doh ni warna putih kan. So mana rainbow-nya Wani? Ya Allah, kata terima rainbow tapi Play-Doh-nya putih. Okay, so sebelum kita tunjukkan masukkan pewarna, Wani nak tunjuk dulu tekstur dia. Nampak? Okay. Nampak ni tekstur dia. Sangat lembut Okay, so ni dia tengah panas-panas lagi. So kalau dia macam melekat sikit-sikit lah. Macam ni. Alah sikit je. Kan? Ada orang tolong uji melekat sikit je kat tangan. Tapi bagus benda ni. Bagus kalau terkena kat jari anak kita, melekat kat jari anak kita. Biar dia biasakan dengan sensorial, dengan sensory tekstur yang berbeza. Okay? Kira tak melekat lah ni. Okay? Nampak?
Cantik. So kenapa Wani bahagikan kepada dua? Sebab kat sini Wani nak buat dua color. Okay, so yang first ni kita masukkan balik. Okay, koyak balik. Okay, so nak masukkan warna pink. So drop je ke warna ni, okay. Ikutlah, kalau nak terang letak banyak. Kalau nak simple-simple, tak nak banyak sangat pun tak apa. Okay. And secondly, so Play-Doh ni sebenarnya untuk kanak-kanak lah. Kelebihan dia adalah calming activity. Aktiviti yang membuatkan anak-anak kita tenang sebab dia akan, orang cakap ralit tau, ralit. Dia main, dia tekan, dia squeeze, dia rasa. So dia akan menggunakan deria tangan dia touch. Dia boleh tengok, kalau tekan jadi berlubang, kalau pusing jadi macam ni. So dia akan boleh, apa orang cakap, belajar sambil bermain. Dan satu lagi, deria yang kita selalu lupa adalah deria bau. Okay, so bau ni akan bagi impact juga dekat anak kita. So kita kena stimulatekan deria bau dia juga. So Play-Doh adalah salah satu mainan yang boleh kita includekan untuk deria bau dia. So kita boleh pakai ini bau lah. So kat sini Wani nak pakai essential oil. So kita guna essential oil yang sesuai untuk anak kita, lavender ke, calming ke. So bila dia bau tu dia akan stimulatekan brain dia, dia akan buatkan anak kita lebih tenang macam tu, okay? Sebab bila PKP semua duduk rumah kan, kadang-kadang emosi dia pun tak stable, kita pun tak stable, okay? So bila ada bau-bau yang membantu ni, dia akan buatkan dia lebih tenang lah dan suka untuk bermain, okay? So kita letakkan satu drop je. Okay. Okay, so kita nak mixkan colour ni, kita cuma perlukan 10 saat sahaja. Okay, tak lama pun. Speed 8. Okay dah. Hai. Wah, tengok tadi Wani guna warna pink tau. Warna pink and Wani guna essential oil Joy. So, bila kita tengok warna pink, kita macam pink is happy colour kan. Dia rasa macam happy sangat warna pink ni. Sebenarnya ada research juga yang mengatakan warna pink ni adalah warna favourite budak-budak. Dia akan membuatkan budak-budak jadi tertarik untuk buat aktiviti tu kalau benda tu ada warna pink. Okay, ni research kan, boleh check. So sebab itulah anak kita perempuan ke lelaki ke, kalau dia berminat untuk bermain sesuatu yang warna pink, tak apa, jangan halang. Biar je kita provide peluang untuk dia bermain dan belajar. Okay, so nampak warna dia cantik kan? Okay, so kita keluarkan dulu. Nak keluarkan, kalau apa-apa yang melibatkan dough, nak keluarkan dia, jangan korek-korek. Tekan je, buka je bit. Nanti dia akan jatuh sendiri. Okay? Alright. So, cantiknya colour ni, tak sabar pula macam Okay. Blade ni letak lagi. So nampak ni, yang melekat-melekat ni, tak payahlah, wow ni malas ya nak buat Play-Doh ni, beli je lah, nak kena cuci pula ni, Masya Allah. Dah sudah, tak payah nak komplain, nak bising kan. Letak je balik, kita boleh suruh Thermomix yang cucikan. 8 minit je, 8 minit tu awak pergilah buat apa-apa. Tak payahlah nak cuci-cuci dia. Lepas 8 minit, clean awak punya bowl. Takkan ada kesan dough langsung, okay? Hilang semua. Okay, alright. So nampak? Cantik colour dia. Warna pink. Okay. Nampak? Cantik kan? Okay. So ni dia tengah suam-suam lagi. So kita biarkan dia dulu, biar dia set. Nanti bila dia dah sejuk, dia dah tak ada suhu, nanti dia akan jadi lebih senang untuk di-mold lah. Okay. So yang ni pula kita boleh campakkan dalam ni.
kita boleh buat colour lain pula. Contoh kita selalunya Wani akan buat warna yang cerah dulu. Macam warna pink dulu, lepas ni Wani nak buat warna brown. Kenapa nak buat warna brown? Adalah sebab dia nanti kita akan tahu. Okay, siapa yang tunjuk jap? Okay, so mana rainbow? Mana rainbownya? Boleh simpan dalam ziplock, dalam bekas yang kedap udara, dalam plastik wrap, paling common pun yang plastik wrap tu, okay, boleh wrapkan. Okay, nanti Wani akan tunjuk contoh. Okay, so nampak ni warna pink. Wani dah buat tadi. Sebelum show ni dah buat. So ada banyak. So kat mana Wani simpan? Simpan dekat dalam ni. Sebab apa? Sebab dia boleh tutup. So nampak tak? Kita punya rainbow. Cantik. Okay. Ada warna merah. Ada warna orange. Nampak? Ada warna kuning. Nampak ke? Okay, warna hijau, biru, purple. Okay, so kenapa? Alah warna kecilnya sikitnya. Alah ni sebab kita nak tunjuk sampel. So macam ni lah. So bila nampak rainbow macam ni, budak-budak confirm 100% mesti nak main. Okay, so ni macam mana nak main Play-Doh? Nak main apa? Macam tak ada, takkanlah hari-hari nak tekap-tekap je kan? Okay. So kita boleh be kreatif dengan anak-anak kita kat rumah. Sebab Wani faham, takkanlah kita hari-hari tiap-tiap minggu nak beli mainan baru kan. Kadang-kadang main kejap bosan, main kejap bosan. So Wani suka pakai Play-Doh ni sebab dia adalah sensorial material sebagai base dan kita boleh pairkan Play-Doh ni dengan barang-barang lain. Contoh okay, contoh. Contohnya macam ni. Nampak? Okay. So ni Wani buat tema ocean. Tema ocean. So kat sini Wani ada Play-Doh warna biru. Nampak dah siap kan? Lepas tu kita adalah haiwan-haiwan kecil-kecil ni. Kita ada shark. Kita ada penguin. Kita ada apa ni? Starfish. Lepas tu kita letaklah sikit-sikit macam kerang. Lepas tu ada dia punya loose parts ni, benda-benda kecil-kecil. So anak-anak boleh main. Contohnya macam ni kan. So bagilah anak-anak kita tools. So dia boleh roll kan. So bolehlah roll, lepas tu nak letak shell. Lepas tu nak letak tapak Sulaiman. Nampak? So benda ni akan jadi fun. Okay. So bukan ini je, kita boleh buat macam-macam tema. Ini lagi satu contoh. Nampak? Allah. So ni contoh haiwan-haiwan dekat jungle, dekat hutan. So kita ada Play-Doh warna hijau. Okay, so kita ada pokok-pokok kecil. Dia boleh letak-letak pokok tu. Ada batu-batu, boleh jadi mountain. Okay, so dia bolehlah main dengan animal kecil-kecil. Hi, I am giraffe. So ada hyena. Okay, so we can be creative. Okay, asalkan kita tahu apa yang dia perlukan. So Thermomix ni membantu bukan hanya untuk bagi dia makanan yang sihat je, tapi kita boleh be creative. Okay. So mana ada okay, ni juga lagi satu. Wah banyak koleksi memang banyak. Wani dah buat ni dah lebih setahun lebih dah. Memang dulu buat untuk jual. Okay, Wani jual set macam ni. Okay, tapi sekarang dah tak jual dah. Okay. Kenapa tak jual? Sebab busy dengan Thermomix. Okay. Okay, so yang ni, yang putih ni nanti Wani nak letak warna brown sebab nak buat tema construction. Nampak? So dekat construction ni kita adalah macam digger. So dia boleh korek-korek Play-Doh. So ada batu-batu, ada kayu. Nampak? So macam go back to nature. Kita provide, dia providekan untuk dia imajinasi dia tahu. Kita buka peluang untuk dia berimajinasi. Kita sediakan benda ni complete macam ni. So dia ada bahan yang cukup untuk tema-tema yang kita sediakan. So minggu ni tukarlah, minggu ni buat tema construction, minggu depan buatlah tema princess ke mermaid ke. So dia tak, idea tu takkan habis lah. Okay, so boleh buat macam ni.
Dulu Wani jual. Okay. Cerita tu cerita sedih lah. Dulu Wani jual sebab masa PKP kita orang kehilangan income. So jual lah mainan-mainan budak untuk dapatkan duit untuk teruskan kehidupan gitu. So itulah cerita dia. Tapi sekarang dah aktif in Thermomix. So alhamdulillah rezeki kat sini. Okay. So korang kalau nak guna Thermomix untuk generate income boleh. Kalau macam dah tak tahu nak buat apa, boleh, please. Benda ni sangat berguna untuk korang buat macam buat sesuatu untuk dijual sebab dia senang dan dia tak makan diri kita tau. Tahu tak dulu Wani buat Play-Doh ni secara manual pakai tangan sampai satu tahap tu jari ni macam dah tak ada apa orang panggil thumbprint. Macam dah sebab guna air panas tau gaul dengan tangan sampai jari ni memang dah macam tak ada cap jari dah sampai tahap macam tu. Tapi sebab kita mencari rezeki, kita usaha juga. Tapi alhamdulillah dengan Thermomix ni memang sangat membantu. So kalau kita nak cari generate income guna Thermomix ni, dia tak akan makan diri kita, dia tak akan buatkan kita jadi terlampau penat, fatigue, exhausted tu semua tak ada. Okay, alhamdulillah sebab dia sangat menyenangkan. So kalau nak buat bila nak jual kita kena buat banyak. Bila buat banyak dia akan makan masa dan makan diri kita. Okay, so itulah my dark moment dululah. Zaman gelap masa tu sangat struggle lah. Okay, so ada lagi. Sorry lah, Play-Doh ni is macam suka memang sebab memang hari-hari memang selalu main. Okay. Okay, so ni kotak besar. Okay, macam ni kotak besar boleh jual. Kalau kotak besar macam ni boleh jual harga mahal sikit. Kotak ni daripada IKEA, dia kualiti sikit lah. Okay, so boleh buka. Okay, so bila kotak besar macam ni korang boleh buat tema yang banyak macam ni rainbow kan, letaklah banyak-banyak. Lepas tu boleh letak dia punya roller. Lepas tu ada kata dia. Okay, so boleh potong, boleh chop-chop. Kita letaklah macam batu dia sikit, macam ikut kreativiti sebab ni Wani buat tema macam rainbow kan. So everything colourful Wani letak dalam ni. Okay, so ada pipe cleaners. Ni semua boleh dapat daripada kedai craft. Okay, boleh letak sepit juga. Nampak? So daripada benda-benda macam ni kan, okay, kita boleh pakai sepit. Contohnya anak kita dah cucuk dekat Play-Doh kan. Lepas tu cakap, okay, this is your birthday cake kan. Okay, buka lilinnya, buka candle. Okay, buka. Boleh pakai sepit. So banyak. Bila pakai sepit, dia akan praktiskan fine motor skill dia. Akan pakai jari. Akan pakai muscle dia. Okay, so banyak sangat kelebihan anak-anak kita bermain dengan Play-Doh ataupun bermain dengan material yang melibatkan sensorial. Okay, sikitlah sharing. Alright, okay. So sekarang Wani akan pass the spotlight, sorry, macam terganggu pula. Okay, the spotlight kepada Elina. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Hai semua, boleh dengar ya? Boleh? Okay, so what a great sharing daripada Wani tadi kan. Memang I think it's very personal lah for her. Okay, a lot of people use Thermomix untuk generate income. Okay, so a lot yang very obvious, kita jual roti kan, jual kek semua tu. So there's another way to make income with Thermomix. Kita boleh jual Play-Doh kan. So apa tu, I think a lot of people also affected kan dengan MCO ni. So dengan Thermomix kita boleh bukan saja boleh jual sebagai Thermomix advisor, but kita pun boleh buat other types of income dengan Thermomix. Boleh buat kelas juga kalau nak dengan Thermomix tu. Okay, so dengan share-share kita tadi, kita dah tunjuk benefit, faedah-faedah dengan Thermomix ni. Okay, kita dah tunjuk yang dia senang dan cepat. Dia dengan cookie tu semua orang boleh masak. Kalau tak tahu masak, boleh masak juga dengan cookie tu. Healthy, kita boleh adjust dia punya sugar intake, tukar jenis krim kalau kita nak.
goodbye to cooking fumes. Kita dah ramai yang masak tadi dekat diorang punya dining table. Saya pun kat dining table ni. So tak ada cooking fume tu. Bau baju semua pun tak bau dah. Okay, so it's very healthy jugalah kalau kita tak masak dengan all the fumes kan. Dan auto cooking, auto washing, boleh wash sendiri macam ramai yang dah cakap tadi. Dan lagi satu benefit yang macam Wani cakap, kita boleh guna Thermomix untuk generate income. Okay, boleh jadi advisor atau kita boleh masak, kita boleh buat all this mainan semua dengan Thermomix juga. Okay, so it is an investment. Thermomix ni memang investment sebenarnya. Dan dia replace lebih 20 peralatan di dapur. Okey, tak payah dah nak keluarkan macam Queenie cakap tadi kan, kena keluarkan bread maker, lepas tu guna sekali saja. Queenie tu banyak masak sebenarnya, tapi dia guna bread maker dia sekali saja. Dengan Thermomix dia ada kat sana je, steamer, bread maker, mixer, semua Thermomix. Jadi kita tak payah nak turunkan daripada kabinet, keluarkan dari kabinet, dia memang kat sana. Okey, steamer kan lagi besar daripada ni, saya punya steamer 3 tingkat. Okey, so dia replace semua benda ni. Alright, lepas tu macam mana tadi saya cakap nak nak beli Thermomix, kalau beli full price 6988 boleh pilih antara 2 cookbook yang suka makan makanan Melayu, Malay kitchen, makanan Cina, Chinese flavors kan. Lepas tu kalau beli apa-apa jenis plan, kalau beli full price atau installment plan macam saya cakap tadi, kita punya promotion dapat thermoserver ni 2.2 liter. High quality stainless steel. Makanan akan tetap panas atau tetap sejuk. Boleh letak Play-Doh juga macam Wani tadi kan. So memang kat rumah saya tak ada guna tutup saji. Kita guna thermoserver je. Semua kita guna ni. Nasi semua dalam ni. Sedap lagi makan. Okay, nak bawa pergi rumah jiran macam ni. Okay, tak payah guna cling wrap, tak payah guna foil paper, guna ni. Okay, ni thermoserver. Very popular, kita punya popular host gift thermoserver ni. Dan kalau yang ada Thermomix tu atau yang cepat-cepat dah beli Thermomix tu, nak second bowl. Okay, satu bowl ni kalau beli tanpa simmering basket 1320. Kalau dengan basket lebih RM1,500. Tapi kalau dah ada Thermomix, kita refer kawan untuk beli Thermomix, kita boleh dapat beli discounted bowl dengan simmering basket ni untuk RM698 saja. Okay, ini kita orang selalu cakap best promotion of the year. Okey, sekali setahun saja. Kalau nak cepat-cepat, refer kawan, refer adik, refer kakak untuk beli Thermomix. Dapat second bowl untuk free. Okey, semua kena take advantage of this. Okey, alright. So kalau nak buat installment dengan credit card, 24 bulan boleh dapat RM291 saja sebulan. Kalau dengan debit card atau credit card juga, kalau nak buat deposit RM2,988, deposit RM4,000, kita convert ke installment plan. Kalau ambil 18 bulan, RM222 sebulan. Okay, so it's very affordable untuk semua orang. Dan apa yang kita dapat dengan Thermomix? Kita dapat mesin dengan accessories yang saya mention tadi. Lepas tu kita dapat subscription tu Cookie-Do 6 bulan. Dan kita dapat basic cookbook tadi yang saya tunjuk juga, yang best tu, ini. Lepas tu kita dapat VIP cooking class. Setiap minggu kita punya team ada 4 cooking class. Boleh join dengan advisor. Okay? Free delivery, tak payah bayar dah delivery. Dapat online recipe community. Apart from Cookie-Do, kita pun ada community online ni di mana orang user diorang masukkan diorang punya own recipe sendiri. Kita boleh ambil resipi daripada situ. Banyak resipi lokal. Okay? Dan kita juga kalau beli daripada tim kita ada Telegram group di mana itu adalah customer support kita. Kalau ada question malam-malam, tengah malam tengah meroti, ada je orang yang boleh jawab. Ada lebih 400 advisor yang boleh menjawab. Okey? Jadi akses bukan kepada satu advisor saja, tapi kepada 400 advisor. Okey? Dan kita pun ada recipe channel untuk yang beli daripada tim kita juga. Okey? Dan ada free unboxing service. Setiap sekali 2 minggu kita ada free unboxing service melalui Zoom. Kalau tak ada MCO ni, memang kita datang ke rumah kita buat sama-sama. Okay? Alright. Lepas tu dapat 2 years warranty. Tapi kalau beli dalam bulan Ogos ni, dapat tambah 3 bulan extended warranty. Jadi cepat-cepatlah masukkan order tu. Sebab saya pun tak dapat extended 3 bulan tu. Okay? Anda saja yang akan dapat. Okay. Lagi satu.
Nampak tak tadi Queenie ada 2 Thermomix. Saya pun ada 1 tengah masak di sana. 1 beli, 1 dapat free. Kalau nak dapatkan second Thermomix free, best kalau dapat second Thermomix free. Join kita as advisor. Macam Wani dulu sebelum dia join as advisor, dia jual semua dia punya mainan sensory tu untuk kids kan. Tapi sekarang dia dah buat banyak duit dengan Thermomix, dia tak jual dah. Lepas tu kalau nak join, hanya bayar RM268 bagi yang mereka dah ada Thermomix. Bayar RM268 boleh dapat macam-macam. Nampak tak tadi Wani guna ni? Ini Thermomax satu RM190. Tapi dapat bayar RM268, dapat ni. Ini boleh masuk oven. Okay, boleh masuk oven sekali. Tak payah guna baking paper. Dapat ni. Lepas tu nampak tak advisor kita pakai Thermomix ni apron ni? RM120. Ini pun kita dapat dengan RM268. Lepas tu kita dapat bag. Tak payah pakai Chanel LV. Pakai bag Thermomix. Okay? Bergaya hitam. Okay? Pakai ni. Lepas tu kita dapat folder Thermomix. Dan kita dapat flip chart ni. Flip chart ni pun sebenarnya kat belakang ada resepi juga kat belakang. Okay? So itu semua kita dapat dengan RM268. Harga semua tu dah lebih RM700. Bayar RM268. Boleh dapat tu, boleh dapat free Thermomix dan boleh dapat good income. Okay, siapa yang terkesan tu dengan FCO, cuba cakap dengan advisor. Kita boleh bincang macam mana nak generate income dengan Thermomix. Okay, alright. So sebelum kita habiskan kita punya show ni, kita nak tengok semua rainbow dishes hari ni. Tak sabar nak tengok yang final dishes. Boleh tak kita pergi ke Nang dulu tunjuk ice cream rainbow dia? Okay. Alright, ni ice cream rainbow kita. Separuh dah habis kena makan. Okay, yang ni kita buat kalau boleh buat fruits. Okay, yang ini yang tadi kita buat. See? Okay, sedap kan? Ni memang fresh. Mahal tau kalau kat kedai nak beli sebab dengan fresh fruits dia kan? Okay, so this is the rainbow ice cream. Okay, bye. Okay, ke Queenie. Mana Swiss roll dia? Okay, dah siap ya sebenarnya, tapi nak ambil masa sikit. Saya tunjuk macam mana nak buat masukkan filling dia. Okay, nanti saya tunjuk yang dah siap. Okay, so tadi kita dah bungkus kan. Saya buka je. So dia akan macam ni. So, tadi saya dah whip cream dah. Cantik kan? So you all sapu je. Ikut nak banyak mana. Whipping cream ni dia macam rasa ice cream sikit. Sedap kalau makan macam tu je. Tapi yang diet tu sila take note lah. Sila lah lari berkilo-kilo ya. Okay. So you all boleh roll macam tu je ataupun saya tambah fresh fruit. You all boleh letak je banyak-banyak. Okay. Apa-apa combination buah pun boleh, tak ada masalah tau. You all boleh bubuh je. Okay. So bila dia macam tu, sebab dia dah terbentuk, you all roll saja. Okay. Okay, so kertas ni fungsi dia sebenarnya you all boleh gulung, boleh ikat dan boleh bagi kepada member. You all diam je. So dah siap. Nanti you all boleh sejukkan, bekukan, bukan bekukan, masukkan dalam fridge dulu kalau nak potong ya. Ini pisau yang dah dipanaskan. So nak tunjuk kat you all. Tada, dah siap. Wah. Okay.
Next. Thank you Elina. Okay, ke Farahin. Oh, Wani. Okay, Wani dululah. Okay. Main dah. Anda main dah. Okay. So kita boleh buat rainbow macam ni ataupun kita boleh main macam buat ice cream. Best. So ni my daughter punya creation. 3 years old. So dia dah start main dah. Okay. That's it from me. Terima kasih. Okay, thanks Wani. Ke Farahin. Okay, bagi siapa yang nak daily juice, smoothie tiap-tiap pagi. Kalau dulu kan kerja kat KLCC kan, kita akan singgah boost lah apalah. Sekarang ni duduk rumah, boleh buat kat rumah je dengan Thermomix 10 second sahaja. Okay, nak rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Best. Sedap buat sendiri. Kita boleh alter ikut rasa kita. Okay, thank you Alina. Okay, thank you all chefs. Semua happy try. Hope everyone happy dengan kita punya show hari ni. Very best. Thank you chefs. Learn a lot. Thank you. Terima kasih join kita. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you semua. Thank you. Thank you. Bye-bye. Hai Jaja. Bye. Bye semua. Oh, ada orang say bye Jaja. Hai Jaja, Jaja dengan Aunty Tan. Bye. What's that? Bye. Bye the pancake. Okay.